Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini insya-Allah saya akan menerangkan mengenai tafsir suratul Fatihah menggunakan kitab Tafsir Jalalain, hasil karya penulisan Tuan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Sayuti, pengantar Profesor Dr. Muhammad Al-Khumayyiz. Dia merupakan dalam bidang akidah dan mazhab Fakulti Usuluddin University Al-Imam Riyadh. Baik, kita tengok tafsir suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimat ini adalah jumlah khabariyah, yakni kalimat berita yang dimaksudkan sebagai pujian bagi Allah dengan segala kandungan maknanya. Adapun kandungan makna dari segi lafaz ialah bahawa Allah Ta'ala adalah pemilik segala pujian yang diucapkan seluruh makhluk, atau Allah berhak untuk mereka puji. Allah adalah nama untuk zat yang diibadahi dengan sebenarnya. Segala puji bagi Allah dan Allah berhak menerima pujian daripada makhluknya. Maknanya Allah yang memiliki segala kesempurnaan dan berhak atas Allah untuk menerima segala pujian-pujian tersebut. Segala puji hanya bagi Allah. Okey, alhamdulillah. Rabbil alamin bermaksud Tuhan seluruh alam, iaitu pemilik seluruh makhluk, mulai dari manusia, jin, malaikat, haiwan sehingga makhluk-makhluk lainnya. Dan semua itu disebut alam sehinggalah dinamakan alam manusia, alam jin dan alam-alam lainnya. Bentuk jamak kata alam menggunakan ya dan nun, alamun, dengan maksud untuk lebih mendepankan makhluk berilmu, yakni berakal, daripada makhluk-makhluk lainnya. Alam berasal dari kata alamah yang berarti tanda, kerana ia makhluk merupakan tanda atas keberadaan penciptanya. Tanda makhluk merupakan tanda, okey, adanya makhluk ni merupakan tanda keberadaan penciptanya. Okey, adanya Allah. Bagaimana kita nak tahu kata adanya Allah? Sebab bila makhluk ni ada, bermaksud tanda keberadaan penciptanya. Ada makhluk ni bermaksud adalah penciptanya. Okey? Dan makhluk-makhluk yang berilmu, manusia yang berilmu, Allah mengangkat darjatnya melebihi manusia yang tidak berilmu. Okey, itu tafsir ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tengok ayat yang seterusnya. Ar-Rahmanir Rahim, yakni yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, iaitu pemilik rahmat. Rahmat adalah mengkehendaki kebaikan bagi siapa yang saja yang patut mendapatkannya. Okey, yang keempat, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, iaitu balasan pada hari kiamat. Hari pembalasan disebut secara khusus kerana pada hari itu tiada kerajaan milik siapa pun selain kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya seperti disebut dalam firman Allah, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah, surah Al-Mu'min ayat 16. Bagi yang membaca Maliki, memakna pemilik segala urusan pada hari kiamat, atau yang dimaksudkan adalah Allah menyandang sifat sebagai pemilik hari pembalasan untuk selamanya, sama seperti Ghafiruz Zambi yang bermaksud pengampun segala dosa. Dengan demikian, lafaz Malik sah untuk menjadi kata sifat kerana kata tersebut berlaku untuk sesuatu yang sudah diketahui. Okey, kita tengok yang ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Iaitu kami mengkhususkan ibadah hanya kepadamu, seperti tauhid dan lainnya.
dan kami juga memohon pertolongan untuk menjalankan ibadah dan lainnya. Yang keenam, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yakni bimbinglah kami ke jalan yang lurus itu. Lalu dijelaskan pada ayat berikutnya apakah itu jalan yang lurus. Okey, ayat yang ketujuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, iaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Maksudnya orang yang telah engkau berikan hidayah. Lalu dijelaskan oleh lanjutan ayat, bukan jalan mereka yang dimukai. Mereka adalah orang-orang Yahudi, dan bukan pula mereka yang sesat, iaitu orang-orang Nasrani. Okey, penjelasan ini menunjukkan bahawa orang-orang yang mendapat petunjuk bukanlah orang-orang Yahudi ataupun Nasrani. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran, dan kepadanya jua tempat kembali seluruh makhluk. Semoga salawat dan salam dan melimpah dan kekal abadi selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga baginda dan para sahabatnya. Syukurlah Allah sebagai penolong kami, dan dialah sebaik-baik pelindung. Tiada daya dan kekuatan tanpa pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Okey, itu maksud tafsir suratul Fatihah. Di antara kelebihan suratul Fatihah merupakan suratul Syifa, okey, surah penyembuh bagi yang ingin mengubati penyakit-penyakit seperti demam, kena gigit binatang ataupun lain-lainnya lah. Boleh juga membaca suratul Fatihah, dibaca kepada air. Mudah-mudahan itu menjadi asbab penyembuhan berkat daripada suratul Fatihah. Boleh diamalkan sebagai perubatan. Seperti mana dalam hadis pernah dikisahkan bahwasanya sahabat Nabi pernah satu hari itu dia pergi bagi bermusafir lah bersama dengan kawan-kawannya yang lain. Tiba di satu tempat kampung tu, mereka bersinggah sebentar untuk berehat. Lepas tu datanglah wakil daripada penduduk kampung tu menanyakan sekiranya dalam kalangan musafir ni, para sahabat ni, yang mana yang tahu berubat, sebab ketua kampung ni pun kena sengat dengan binatang berbisa. Lepas tu datanglah seorang wakil daripada sahabat Nabi ni. Dia kata, tak apa, saya boleh cuba ubat. Lepas tu dia dibawa pergi ke kampung tu, dan beliau membacakan suratul Fatihah. Okay, Nabi tak pernah pun ajak secara spesifik macam tu kan, kata baca Fatihah boleh sembuh. Tapi beliau membaca suratul Fatihah kepada ayat, dan dengan izin Allah, dengan takdir Allah, ketua kampung itu pun sihat. Dan berita itu pun dikhabarkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW mengiyakan kerana suratul Fatihah ini merupakan surah Asy-Syifa, penyembuh. Okey, dan sahabat Nabi tadi itu, dia menerima anugerah lah daripada penduduk kampung yang tadi, yang berubat dia tu, yang kena sengat tu, dia bagi beberapa ekor kambing, dan Nabi Muhammad pun terima juga pemberian kambing tu daripada sahabat. Sahabat tu pun bagi Rasulullah pun minta juga mailah sekor kambing. Macam itulah bermaksud Rasulullah pun mengiyakan perbuatan sahabat tadi. Okey, boleh digunakan untuk rawatan penyembuhan, insya-Allah. Mudah-mudahan tafsir suratul Fatihah ini memberi kita ilmu tambahan, memberi kita maklumat tambahan. Mudah-mudahan asbab suratul Fatihah ini bertambah kita punya ilmu dan penghayatan ketika mana kita membaca di dalam solat, bertambah kekhusyukan kita, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Kita berjumpa
pada episod yang berikutnya, tafsir surah Al-Baqarah, tafsir surah Al-Baqarah insya-Allah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.